Muslimin muslimat sekalian, suami yang kita nikahi itu adalah lelaki yang paling menyayangi dan mencintai kita. Walaupun dia tidak pandai menunjukkan kasih sayangnya, walaupun kita nampak makin pudar ataupun makin kurang, tapi itulah lelaki yang pertama yang berani untuk meminang kita, yang berani menerima apa adanya kita, kekurangan ke kelebihan ke. Subhanallah. Dan insya-Allah dia lelaki yang akan memimpin kita ke syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Namun dalam tempoh perjalanan di dunia memang Allah uji. Suami kita juga manusia biasa, ada kekurangan, lupa, ada kelemahan. Masya-Allah. Kerana itu, jika ada seorang lelaki yang soleh, lelaki yang baik, sebenarnya di sebaliknya adalah kekuatan seorang isteri yang sentiasa istiqamah mendoakan suaminya. Minta maaf, hari ini saya jumpa ramai wanita yang mengeluhkan suami. Ustazah, suami saya macam ni, Ustazah ni. Saya tanya balik, dalam sepanjang puan diuji dengan suami, lebih banyak mengeluh ke lebih banyak berdoa? Bila dijawab jujur, yalah Ustazah saya banyak mengeluh. Saya pergi mengadu dekat mak dia, saya mengadu kat adik-beradik dia, saya mengadu kat kawan dia, saya mengadu kat kawan saya tu memang hari-harilah kat pejabat. Saya mengadu situ, sekarang ni saya ada anak, saya mengadu pada anak. Maksudnya asyik mengadu, mengeluh. Kalaulah puan gantikan semua keluhan itu dengan doa, mungkin dah lama suami puan berubah. Bayangkan seorang wanita yang diuji dengan suaminya, lalu setiap kali lepas solat, kemudian dia mengangkat tangan dengan air mata, ya Allah, jadikanlah suamiku suami yang soleh. Aku redha ya Allah, engkau temukan lelaki ini, suamiku ini di dunia sebagai suamiku ya Allah. Aku redha dengan ujian yang menurutinya. Maksud dapat suami diturut sama adalah ujian bersama dengan kehadiran suami itu ya Allah. Namun ya Allah, bantu aku untuk menjadi isteri yang sabar, isteri yang salehah. Bantu aku ya Allah untuk redha dengan ujian ini ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah suamiku ini sifat orang-orang yang soleh. Saya nak tanya, kalau kita minta sebulan bersungguh-sungguh 5 kali sehari, sebulan cukup sebulan ke 2 bulan ke? Allah ya mujib, yang maha memakbulkan. Allah ya wahab, yang maha memberi. Allah ya razak, yang maha memiliki rizki suami yang saleh. Subhanallah, percayalah, Allah menjawab di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah aku sangat dekat. Ujibu da'wata da'i iza da'an. Aku pasti memakbulkan permintaan hambaku apabila dia meminta. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Nah, Allah sambung lagi yang bermaksud, maka taatilah perintahku dan yakin berimanlah kepadaku. Tapi kadang-kadang kita mungkin baru berdoa seminggu, kita pun tengok suami tengah tidur tu kan, ada harapan ke dia ni nak berubah? Allah paling tahu seseorang hamba itu meminta dengan Allah dengan yakin ataupun dengan ragu-ragu, meminta dengan Allah dengan istiqamah ataupun dengan putus asa. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan percayalah, tidak ada doa seorang hamba yang meminta dengan Allah dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, dengan yakin yang tidak akan dimakbulkan Allah. Sama ada dimakbulkan saat mata kita masih lagi celik, ataupun mungkin dimakbulkan setelah kita mati. Mungkin dimakbulkan di akhirat kelak. Mungkin dimakbulkan ketika kita berada di alam barzah. Ataupun cara Allah makbulkan, Allah angkatkan darjat kita. Ataupun dengan cara Allah menjauhkan kita daripada kerosakan, malapetaka dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tetapi yakin dan percaya Allah pasti memakbulkan permintaan hamba-Nya, itu janji Allah di dalam Al-Quran. Tapi dengan syarat falyastajibu li wal yu'minu bi. Yang bermaksud maka taatilah perintahku dan yakin, yu'minu, beriman kepadaku. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat sekalian, siapa yang letakkan ya Allah keluarga ini, ya Allah aku jadi isteri, aku jadi ibu, suamiku ni kami ya Allah nak cari redha-Mu ya Allah. Jadi dalam proses cari redha Allah mesti ujian datang. Tapi orang yang matlamat jelas, dia mesti akan tempuh apa pun ujian dan cabaran. Contoh kalau kita nak pergi Terengganu, saya bagi contoh sebab kampung saya Terengganu kan. Saya punya matlamat nak balik Terengganu. Dalam proses nak balik tu, dululah kan kalau cerita kita bawa kahwin, memang kereta second hand je selalu. Dah tukar pun second hand lagi. Ada satu kereta tu kan belilah besar sikit sebab anak dah bertambah 5 orang kan. 4 orang 5 orang macam tu.
Beli kereta second hand. Lepas seminggu, gearbox rosak. Gearbox mau 2,000, 3,000 nak baiki. Masa tu kan baru hidup, bukan baru hidup dah lama. Baru hidup berumah tangga, memang tak cukup belanja apa semua. Berapa kali memang mati tengah-tengah hutan. Kita lalu Muazzam Shah tu kan, tepi jalan memang biasalah. Subhanallah. Dan pernah bulan Ramadan, mati juga tengah jalan, buka puasa tepi jalan. Maksudnya dah jadi macam biasa dah tu, kereta rosak. Tapi walaupun nak balik tu kan takut ni kan rosak pula bang kereta ni. Bismillah macam mana selawat nak rosak-rosak juga Allah uji kan. Tapi saya nak tanya, sampai tak ke Terengganu? Sampai. Macam-macam ujian cabaran, bahkan kami pernah tidur tumpang surau, kereta rosak. Tidur dengan anak-anak kat surau. Masya Allah. Tunggu pagi besok, nak pergi bengkel kat situ, nak tanya orang kampung apa semua kan. Tapi sampai juga, tak ada patah balik sebab kuatnya matlamat nak balik kampung. Nak jumpa mak ayah ni. Tapi kalau matlamat tak kuat balik kampung, kereta rosak ni, bang patah balik lah. Patah balik lah kita, tak jadilah. Ataupun awal-awal lagi bagi excuse, mak ayah tak balik ni, kereta tak berapa baik ni. Ini kereta pun tak elok mana, tapi sebab kuat nak balik, bang kita gedah je insya-Allah bang. Selamat tu selamat. Memang tak selamat tengah jalan lah. Tapi tak patah semangat sampai. Tapi ramai mana orang bila datang ujian dari rumah tangga, dia lupa matlamat asal, dia bina rumah tangga untuk dapat syurga Allah. Nak dapat pengampunan Allah. Matlamat utama adalah untuk dapat syurga Allah tu. Itu tujuan utama. Dan kita tahu jalan ke syurga Allah ini bukan dipagari dengan nikmat, ujian demi ujian. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada dua je ujian dalam rumah tangga. Ujian bahagia ataupun ujian derita. Betul kan? Melalui ujian bahagia, Allah nak tengok sejauh mana kamu mampu menjadi hamba yang bersyukur. Melalui ujian yang derita, sejauh mana kamu mampu menghadapinya dengan sabar, dengan redha. Jadi di antara kita ni ada yang diuji, ada yang campur-campur, kejap bahagia, kejap derita, kejap seronok, kejap sedih, kejap lapang. Ada di antara kita yang campur, ada yang memang menderita, suami tak solat dah 20 tahun, memang sedih menderita. Ada yang berada di kalangan, ya ustazah hidup saya bahagia, suami baik, anak okey semua. Tapi mampu tak dia bangun tengah malam untuk ucap syukur kepada Allah? Mampu tak dia sedekahkan sebanyak-banyaknya harta yang Allah berikan kepadanya? Mampu tak dia buat baik kepada jiran-jiran, kepada adik-beradik sebagai, ya Allah aku syukur kepadamu, engkau beri aku nikmat sebuah keluarga sekian-sekian. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu lebih ramai orang boleh menghadapi ujian derita berbanding ujian bahagia. Bila bahagia lupa kepada yang memberi bahagia, lalu Allah boleh tarik anytime je kebahagiaan. Mungkin bahagia dia datang daripada harta, mungkin daripada suami, mungkin daripada anak, wallahu a'lam. Masya Allah. Sesungguhnya seorang ibu yang diuji dengan anak, dia lebih banyak menangis dan meminta dengan Allah berbanding diuji dengan anak yang berjaya. Berbanding lebih banyak doa seorang ibu itu bila anak itu bermasalah. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, janganlah kita ini merasakan kita tidak disayang Allah bila kita dalam ujian Allah. Sebab Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, boleh jadi apa yang kamu suka itu buruk bagi kamu, dan boleh jadi apa yang kamu benci, yang kamu tidak suka itu baik bagi kamu. Sesungguhnya kamu tidak tahu dan Allah Maha mengetahui segala-galanya.